Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk kita melapangkan masa kita di dalam untuk menghadiri majlis ilmu, salah satu majlis yang dicari-cari oleh para malaikat, majlis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggelarnya sebagai taman-taman syurga, dan majlis yang mana untuk kita menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala kerana dialah yang memilih kita untuk datang ke sini, dan dialah yang memberi hidayah dan taufiknya kepada kita. Mudah-mudahan setiap usaha yang kita usahakan, yang kita korbankan, yang kita lakukan untuk menghadiri majlis-majlis kebaikan ini, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita teruskan juga bacaan hadis, bacaan tafsir walaupun Ustaz Azian dan Habib Ali masih belum tiba lagi. InsyaAllah mereka akan tiba dalam minggu ni, insyaAllah, kalau tidak ada arahan mereka 14 hari bulan. Dan kita doakan keselamatan mereka dan semua jemaah haji agar semuanya dapat pulang dalam keadaan selamat dan sejahtera, dengan keadaan mendapat keuntungan dunia dan akhirat, mendapat haji yang mabrur daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung bacaan tafsir kita masih lagi dalam surah An-Nisa ayat ke-59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah kamu kepada Allah dan taatilah kepada Rasul dan para pemimpin kamu, dan apabila kamu berbalah di dalam sesuatu perkara, maka kembalilah kamu kepada Allah dan Rasul. Sekiranya kamu benar-benar orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka itulah perkara yang lebih baik dan lebih bagus takwilnya. Yang kita dah bincangkan pada minggu yang lepas, yang mana pendapat-pendapat ataupun perbezaan pendapat ulama tafsir berkenaan ulil amri minkum. Pada yang lepas kita dah bincang, ada sebahagian mengatakan para pemimpin dan ada sebahagian yang mengatakan mereka itu adalah para ulama, dan disebutkan dalil-dalilnya, hujah-hujah masing-masing yang mengatakan pendapat tersebut. Dan kita dah cerita juga sebabun nuzul, punca turunnya ayat ini pada bulan yang lepas, iaitu berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah, yang mana beliau telah memimpin satu pasukan perang para sahabat Sariyah, yang mana dia telah marah kepada pasukannya dan dia telah perintahkan kepada pasukannya supaya masuk ke dalam api, tetapi mereka tidak lakukan perkara tersebut. Mereka telah rujuk kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, sekiranya kamu masuk ke dalam api itu, maka kamu tidak akan keluar daripadanya selama-lamanya. Manalah ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada istilah taat kepada makhluk untuk membuat maksiat kepada Khaliq, Tuhan yang mencipta. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir juga telah disebutkan satu lagi kisah ataupun cerita yang juga menjadi sebabun nuzul kepada ayat ini. Yang mana kenapa satu ayat itu ada 2-3 sebabun nuzul? Kerana itu tidak mustahil kemungkinan dua perkara ini berlaku pada masa yang sama. Maka yang menghadiri peristiwa yang pertama, maka dia meriwayatkan peristiwa yang pertama, dan yang menghadiri kepada peristiwa yang kedua, dia meriwayatkan peristiwa yang kedua. Masya-Allah, maka semuanya adalah benar. Yang mana juga diceritakan bahawa sebab nuzul kepada ayat ini ialah seperti mana terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Jarir radhiyallahu Ibnu Jarir telah mengatakan bahawasanya
Kisah ini berkenaan dengan juga satu pasukan perang yang dihantar oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana Baginda telah melantik Khalid bin Walid menjadi ketuanya. Yang mana Baginda sallallahu alaihi wasallam telah melantik Khalid bin Walid sebagai ketua kepada pasukan perang ini. Yang mana di kalangan yang semua ahli-ahlinya adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Salah seorang daripadanya ialah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Maka mereka pun telah pergi kepada tempat yang diarahkan. Mereka telah pergi ke tempat yang diarahkan, tetapi apabila mereka sampai berdekatan dengan kampung tersebut, kampung yang mereka nak pergi sampaikan Islam dengan cara jihad, dengan maka bila sampai berdekatan dengan kampung tersebut, maka mereka telah buat keputusan, kita tidur di sini dulu satu malam, esok kita datang. Esok pagi-pagi kita pergi dalam keadaan gelap gelita, kita orang kata serang teruslah, orang kata serang terus dalam keadaan gelap tu, terus kepung dan tangkap orang-orang yang ada di dalam kampung tersebut. Maka mereka pun telah bermalam dekat dengan situ pada malam tersebut. Dan tiba-tiba pada malam itu adanya pengintip yang telah mengintip kedatangan para sahabat ni, pasukan tentera muslimin ini, dan dia telah sampaikan berita kepada kampung tersebut, kepada kampung yang bukan Islam tu. Dia sampaikan, kamu tahu tak, ada pasukan Islam tentera muslimin telah malam pada malam ini berdekatan dengan sini. Besok hari diorang akan datang serang kamu semua, diorang akan tawan kamu semua, diorang akan orang para sahabat apabila tawan bukanlah dia terus penjara hukum, tidak, dia ajak masuk kepada Islam. Apabila masuk ke dalam Islam maka selesai masalah. Tetapi sekiranya tidak, dia enggan masuk ke dalam Islam, maka adalah panjang ceritanya kan. Islam bukanlah agama yang kejam. Ada dibenarkan untuk bagi jizyah ke, untuk kekal dalam kafir, tetapi bagi jizyah dan sebagainya. Tetapi apabila sampai berita kepada orang kampung tersebut bahawa tentera muslimin dah dekat, maka semua lari. Maka semua lari. Semua lari, buat keluarga masing-masing lari pada malam tu. Malam tu juga ada orang lari, maka kosonglah satu kampung tu, melainkan satu keluarga saya tinggal satu keluarga lagi. Dia kata tak apa, kita jangan lari lagi, kita kemas barang-barang kita semua. Dia bawa keluarga dia, dia bungkus barang-barang dia. Tetapi dia tak lari, dia pergi kepada pasukan tentera muslim ini. Dia sampai di situ, dia tak kenal orang Islam lain. Dia kenal Ammar bin Yasir, mungkin dulu kawan lama dia ke, ataupun Allah Allah dia pernah bertemu sebelum ni. Maka dia tanya orang, mana Ammar bin Yasir? Maka orang pun tunjuk, oh dekat sini, kemah ni pergi kat situ. Orang dia pun pergi. Dia pergi, maka dia kata, Ammar bin Yasir, saya ni daripada kampung yang besok kamu nak serang ni. Orang kampung semua dah lari dah, tinggal saya satu keluarga je. Saya datang sini dengan keluarga saya dan saya bungkus barang-barang saya ni. Sekarang ni saya nak tanya, kalau setelah saya masuk Islam sekarang ni, adakah besok saya selamat? Kalau kata saya masuk Islam sekarang, besok saya selamat, saya balik ke kampung, tidur balik ke rumah macam biasa. Tapi kalau kata saya masuk Islam pun besok tak selamat juga, baik saya lari juga macam diorang, kata lelaki ni. Maka kata Ammar bin Yasir, tak apa, kamu masuk Islam, kamu akan selamat. Dan memang aku akan beri jaminan kamu selamat. Macam itu. Maka dia pun okey, alhamdulillah. Dia kata bersyukurlah macam itu. Dia pun masuk Islam. Dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian dia balik rumah dia, tidur balik macam biasa. Maka pada esok pagi, tentera Khalid bin Walid ni, dan dia tak bagi tahu peristiwa ni kepada Khalid bin Walid. Sepatutnya sebarang keputusan yang rasmi yang perlu dibuat, perlu dirujuk kepada ketua terlebih dahulu. Bukannya orang bawah terus melakukan sesuatu langkah lah. Kat mana-mana organisasi pun macam gitu. Kat tempat pekerjaan kita pun macam gitu, tempat sekolah kita pun macam itu. Mana-mana pun syarikat ataupun pertubuhan, memang semua sebarang perkara yang perlu dilakukan perlu dirujuk kepada amirnya, kepada ketuanya. Tapi Ammar bin Yasir ni dia telah buat keputusan dengan diri dia sendiri. Dia tak rujuk kepada Khalid bin Walid. Maka esok pagi Khalid Walid pergi serang kampung tu, tengok kampung tu kosong. Tengok kampung tu kosong, tinggal satu orang lelaki ni aja.
lelaki ni dia tinggal. Maka Khalid bin Walid kata, tangkap dia. Dia letak, saya dah masuk Islam. Lepas tu bila kamu masuk Islam, kau tak dengar pun kata masuk Islam dengan Ammar bin Yasir. Kata tak ada, Ammar bin Yasir tak ada bagi tahu apa-apa pun. Tangkap dia. Kan Khalid bin Walid ingatkan lelaki dia tipu. Tangkap dia lah, kan, tangkap apa semua kena tawan. Berita ni sampai kepada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir marah lah. Kata aku dah bagi perlindungan semalam. Dia pergi jumpa Khalid bin Walid. Dia jumpa Khalid bin Walid, dia kata, wahai Khalid bin Walid, semalam dia datang masuk Islam dengan aku. Aku dah bagi jaminan dia selamat hari ni. Khalid bin Walid kata, kenapa kamu tak rujuk kepada aku? Aku ni ketua. Maka berbalah. Kan? Maka berbalah. Perbalahan ni dia salah. Sifat manusia kan, mana ada yang tertutup, mana ada badan organisasi yang tak ada perbalahan, yang tak ada perselisihan pendapat, tak ada. Mana ada rumah tangga yang langsung tak pernah berlaku selisih pendapat, tak ada. Maka pasti akan terjadi dekat mana-mana pun. Tetapi Nabi dah ajar dah kepada kita bagaimana kita nak handle ataupun bagaimana kita nak uruskan apa langkah yang perlu kita buat bila berlaku perselisihan pendapat. Allah dah bagi tahu dalam ayat ni, fa in tanaza'tum fi syai'in, sekiranya kamu berbalah dalam satu perkara. Kenapa Allah kata begitu? Allah tak nak berbalah ni sebab manusia, kerana manusia setiap orang mempunyai fikiran masing-masing. Setiap orang mempunyai pandangan masing-masing. Setiap orang mempunyai pendapat yang berlainan. Maka perbalahan pasti akan berlaku. Tetapi apakah langkah yang perlu kita ambil apabila berlakunya perbalahan itu? Faruddu ila Allah, maka rujuklah hukum Allah. Hukum Allah iaitu Al-Quran, wa ila Rasul, dan merujuklah kepada Rasul ketika Rasul masih hidup, ataupun sunnah Nabi, pedoman baginda, silah-silah baginda kena rujuk. Macam mana baginda sallallahu alaihi wasallam buat apabila nak menyelesaikan satu masalah macam gitu. Kemudian mereka pun berbalah, pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata tak ada masalah, dia lelaki ni selamat. Sebab apa? Sebab Ammar bin Yasir dah bagi jaminan kepada dia, maka lepaskan dia. Maka Ammar bin Yasir pun dia rasa seronok lah. Tapi Khalid bin Walid, dia sebagai ketua, dia rasa tercabar. Dia kata, Rasulullah juga ni orang biasa je Ammar bin Yasir. Tuan bela dia ni orang apalah lah. Kata bahasa Arab ni, apa ni, al-abdul ajda', kan, orang hamba je kan. Dia ni seorang hamba yang orang kata rendah lah martabat dia, macam itu saja. Dia terkeluar kan, dia terikut emosi dia, maka dia marahkan kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid marahkan kepada Ammar bin Yasir, kan? Sebab apa? Sebab dia ketua, sebab dia orang biasa je, dia tak taat kepada ketua dia. Maka ketika tu Ammar bin Yasir pun marah. Ammar bin Yasir pun marah kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kutuk dia, kan, kutuk dia. Maka dia marah, dia pun merajuklah. Dia pun pergi, kan, kepada Nabi SAW, beritahu kepada Khalid bin Walid, Khalid, kamu jangan kutuk Ammar. Masya Allah. Apa kata Nabi? La ya Khalid, la tasubbu Ammaran, fa innahu man yasubbu Ammaran yasubbu Allah. Sesungguhnya barang siapa yang kutuk Ammar, dia akan dikutuk oleh Allah. Wa man yabghaduhu yabghaduhu Allah. Barang siapa yang bencikan Ammar, dia akan dibenci oleh Allah. Wa man yal'anu Ammar yal'anuhu Allah. Barang siapa yang melaknat Ammar, akan dilaknat oleh Allah. Masya Allah. Macam itu sekali. Nabi SAW bela Ammar bin Yasir. Masya Allah. Maka ketika itu Khalid bin Walid pun rasa bersalah, maka dia pun kejar kepada Ammar bin Yasir. Maka Ammar bin Yasir ni macam jual mahal lah. Tak nak apa, tak tahu je. Ammar bin, sampai Khalid bin Walid ni dia pegang baju Ammar bin Yasir ni. Akhadha bi thawbihi, dia pegang baju, tolonglah maafkan saya, fa'tadara ilaih, dia minta maaf, tolonglah maafkan saya, kan, saya tersilap apa semua. Last sekali Ammar bin Yasir pun kata tak apalah, saya maafkan kamu. Selesai masalah. Terus hidup macam biasa, aman dan damai, bersahabat balik. Macam itu. Setiap masalah boleh diselesaikan. Nampak? Subhanallah. Maka disebabkan kisah inilah di antara kisah yang mana turunnya ayat ini, sebabun nuzul. Wahai orang-orang yang beriman, ta'ala kamu kepada Allah dan Rasul, dan ulil amri minkum, ati Allah wa ati Rasul amri minkum, dan kepada ketua kamu. Maksudnya kalau nak buat apa, kena rujuk kepada ketua. Sebab apa? Sebab dia dah nanti menjadi ketua kita. Selagi
Dia tak memerintahkan kita melakukan perkara yang berlawanan dengan syariat, yang perkara yang berdosa, maka perlulah kita taati. Masya-Allah. Macam itu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila kamu berpalah, kata Allah Subhanahu wa taala, fi syai'in, dalam sesuatu perkara, apa-apa perkara pun, farudduhu ila Allah, maka kembalikan ia kepada Allah. Rujuk hukum agama Allah taala. Bagaimanakah yang Allah turunkan dalam Al-Quranul Karim, bagaimanakah perintah Allah suruh kita lakukan, maka utamakan perintah Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada segala-galanya. Sekiranya tidak ada, farudduhu ila Allahi wa Rasuli, rujuklah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, orang yang lihat bagaimana sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baginda menyelesaikan masalah bila berlaku masalah dalam rumah tangga, bila berlaku masalah dalam masyarakat, apabila berlakunya masalah dalam satu kumpulan, apabila berlakunya masalah dalam satu negara, semuanya telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, sekiranya kamu benar-benar beriman dengan Allah Ta'ala dan hari akhirat. Masya Allah. Ini ayat ini Allah Ta'ala kata apa, untuk perintah yang sangat penting. Kalau betul kamu beriman, rujuk kepada Allah. Masya Allah. Macam itu. Agak keras lah ni, agak keras. Kalau betul kamu beriman, maka rujuk kepada Allah dan hari akhirat. Maksudnya yang tak nak rujuk kepada Allah, tak nak rujuk kepada Rasul, maka seolah dia tak jujur di dalam imannya kepada Allah dan iman kepada hari akhirat, yaumil akhir. Masya-Allah. Begitu. Dan itu juga yang telah dikatakan oleh Abu Ja'far, seorang ulama tafsir. Dia kata begitu. Dia kata apabila berlaku satu masalah dalam agama, sama ada kamu yang diperintah ataupun rakyat lah, saya cakap rakyat sama rakyat, ataupun dia antara rakyat dengan pemimpin, ataupun pemimpin sama pemimpin, maka katanya, maka kembalilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kitabullah, maka ikutlah apa yang kamu dapati ada di dalamnya, dan kepada Rasul ikutlah sekiranya tidak ada kamu dapati penyelesaian masalah itu dalam kitabullah, rujuk kepada Rasul. Sama ada kepada baginda sallallahu ketika baginda masih hidup, ataupun kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang itu yang sedemikian adalah lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik juga takwilnya, iaitu pada hari kiamat nanti. Dan lebih baik kepada agama kamu, kerana perkara tersebut akan mendamaikan kamu. Yad'ukum ilal ulfah, yang mana akan menyatukan dan tidak ada perbalahan. Kemudian ayat yang ke-60, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Tidakkah kamu lihat kepada orang-orang yaz'umun, yang mendakwa, annahum amanu, bahawasanya mereka beriman, bima unzila ilaika, dengan segala yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, wa kepada Rasul sebelummu, yuriduna, mereka mahu ayyatahakamu ila taghut, mereka mahu menjadikan taghut sebagai hakimnya. Taghut itu orang yang jahat lah, sebagai hakim mereka. Wa qad umiru, sedangkan mereka telah diperintahkan ayyakfuru bihi, untuk meninggalkannya. Wa yuridu syaitan an yudillahum dhalalan ba'ida, tetapi dan syaitan mahu menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Wa idza qila lahum ta'alu, apabila dikatakan kepada mereka, datanglah kamu ila ma anzalallah, marilah kamu kepada hukum yang telah diturunkan oleh Allah, wa ila rasuli, dan datanglah kamu kepada Rasul, ra'aital munafiqin, kamu akan lihat orang-orang munafik, yasudduna anka sududa, mereka menghalangmu dengan sekuat-kuatnya. Masyaallah.
Maka kisah ini pun para ulama telah menceritakan sebab nuzul, yang mana kisah juga mengenai perbalahan seorang lelaki daripada kaum Ansar, tetapi dikatakan lelaki ini adalah seorang munafik, dan seorang lelaki daripada Yahudi yang mana telah bergaduh, berbalah. Maka apabila mereka berbalah, maka Yahudi mengatakan bahawasanya baini wa bainaka Muhammad, kita jadikan Muhammad itu sebagai hakim yang untuk mengadili kita berdua. Sedangkan Yahudi, dia tak masuk Islam lagi. Tapi kenapa? Sebab dia yakin Nabi Muhammad itu hukumnya adalah adil. Masya Allah. Orang bukan Islam pun, kalau ada masalah dengan orang Islam pun, dia cari Nabi Muhammad. Dia tahu Nabi Muhammad ni dia akan ikut hukum, secara hukum adil lah. Tak ada nak bela dia ni sebab dia orang Islam ke, dia ni sebab dia ni, tak ada langsung. Masya Allah, macam itu sekali. Macam mana orang-orang bukan Islam juga, mereka mengiktiraf Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Amin, orang yang jujur. Orang-orang yang bukan Islam, mereka tak meluk agama Islam, tapi mereka iktiraf Nabi Muhammad adalah seorang yang jujur. Mereka sebelum Nabi dibangkitkan menjadi Rasul, sebelum Nabi umumkan baginda adalah Rasul ketika berumur 40 tahun, telah menjadi adat kebiasaan orang di situ, di kota Makkah itu, mereka menyimpankan barang-barang di sisi Nabi Muhammad SAW. Sebab zaman dulu tak ada bank macam kita. Dan sekarang ada bank, boleh simpan duit. Nak simpan kat rumah tak selamat, takut simpan dekat bank. Ada bank, tempat simpanan yang boleh simpan barang-barang kemas lah. Kalau simpan barang kemas, simpan barang bahagia kat rumah, takut kan, intan belian takut hilang, maka selamat simpan dekat tempat simpan dia. Maka zaman dulu macam itu juga, mereka akan cari orang-orang yang mana dia ni pertama sekali jujur, kan, kita tahu dia takkan menipu. Yang keduanya, kita tahu rumah dia ni takkan orang pecahnya, orang hormat dekat dia. Maka dia orang pilih Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad ni adalah seorang yang jujur, kan? Dan Masya Allah, memang selamat simpan dekat rumah dia, dan sebab dia ni orang yang terhormat. Selepas Nabi mengiklankan Nabi adalah seorang Rasul yang berumur 40 tahun, maka orang ramai, masyarakat di Kota Makkah, mereka marah dengan Nabi Muhammad. Tak nak percaya, ni bukan Rasul, ni bukan Nabi, tak nak percaya. Tapi barang-barang simpan juga dekat dia, masih lagi simpan. Masya Allah, macam gitu. Tapi bila ajak masuk Islam, tak nak masuk Islam. Tapi nak simpan barang, tolong simpankan barang. Macam gitu. Sampaikan apa, diceritakan dalam sirah Nabi SAW, malam Nabi nak berhijrah. Masya Allah, kita sekarang malam hijrah kan, dalam bulan Muharram. Nabi SAW nak berhijrah, nak tinggalkan kota Mekah. Kerana apa? Kerana nak dibunuh oleh orang-orang bukan Islam. Tapi Nabi tak lupa juga, Nabi serahkan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, tengok ini ada barang simpanan ni, yang ini kepada si fulan, ini kepada si fulan, ini kepada si fulan. Pulangkan semua barang-barang ni kepada tuan ni, baru kamu datang ke kota Madinah. Macam itu sekali. Masya Allah. Nak dibunuh ni oleh orang-orang bukan Islam, nak dibunuh oleh orang kafir ni. Tapi barang dia, kalau kita macam mana? Orang tu dia nak bunuh kita, barang dia ada kat kita ni, boleh nak serahkan kat dia? Dia nak bunuh kita. Tapi Nabi SAW, Nabi seorang yang amin, jujur, kan? Yang paling jujur sekali. Maka baginda tak lupa, baginda kata pulangkan barang-barang ini. Macam itu. Jadi macam itulah, orang bukan Islam pun, mereka walaupun tak beriman, tapi mereka yakin Nabi Muhammad SAW hukumnya adalah adil. Maka itulah kisah Yahudi ini. Dia kata kepada orang Ansar ini, jom kita nak selesaikan masalah kita ni, kita pergi kepada Muhammad, dia kata. Tetapi orang Ansar ini, dia kata tak, jangan pergi kepada Muhammad, kita pergi kepada Ka'ab bin Al-Ashraf, yang adalah orang Yahudi, ketua Yahudi. Yang mana, sebab itulah ada orang yang mengatakan bahawasanya lelaki Ansar ini sebenarnya adalah orang bukan Yahudi, munafik, munafik. Ka'ab bin Al-Ashraf ini adalah munafik. Sebab itulah ada orang mengatakan lelaki Ansar ini sebenarnya adalah orang munafik. Dia tak pergi kepada Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau dia pergi kepada Nabi Muhammad, dia salah. Takut kerana salah. Kan? Yahudi itu dia berani kerana benar. Dia kata kita pergi kepada Ka'ab bin Al-Ashraf. Dia tahu Ka'ab bin Al-Ashraf ni munafik, boleh dia beri rasuah dan sebagainya, boleh diubah, dia boleh menang lah. Macam itu. Maka disebabkan itulah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini. Sebab itu Allah turunkan ayat ini, yang mana Allah mengatakan, tidakkah kamu lihat kepada orang-orang yang mendakwa, mereka itu beriman, cakap kata beriman,
Mereka mendakwa mereka amanu bima unzila ilaika. Mereka kata mereka beriman dengan wahyu diturunkan kepada kamu, apa diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu. Tetapi yurid ayat tahakamun ila taghut. Nak jadikan hakim, nak menyelesaikan masalahnya, tak pergi kepada Nabi Muhammad, tak pergi kepada apa diwahyukan kepada kamu, pergi kepada orang-orang yang salah. Macam gitu. Wa qad umiru an yakfuru bi, sedangkan mereka dah perintahkan untuk tinggalkan mereka ni, berpaling daripada mereka ini. Tetapi syaitan, masalahnya puncanya Allah sebut di sini, yuridu syaitan an yudillahum dhalalan ba'ida. Syaitanlah yang nak menyesatkan mereka sesesat-sesatnya. Masya-Allah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu kepada segala yang diturunkan oleh Allah, dan marilah kamu kepada Rasul, maka kamu lihat orang-orang munafik menghalangmu dengan bersungguh-sungguh. Cukup sampai sini insya-Allah. Tapi insya-Allah kalau ada rezeki kita sambung pada pelajaran yang akan datang. Insya-Allah daripada Ustaz Azian sendiri insya-Allah. Kalau Ustaz Azian datang minggu depan, kita dengar daripada beliau sendiri. Wallahu a'lam.